sesuaikan dengan firman Allah Ta'ala sebelumnya, di mana Allah gunakan lafaz yang sirah yang ghaib. Allah kata walakin aktsaruhum la ya'lamun, la ya'lamun, dengan sirah ghaib. Jadi didatangkan ayat selepasnya dengan yaqilun untuk samakan dia punya nasab dia punya irama dia. Kalau kita kata irama lah, tapi Quran tak ada irama lah kan, tak sesuai. Kemudian al-baqun baca dengan ta'qilun. Baca dengan ta'qilun. Kenapa? Kerana menyesuaikan dengan depan ayat tadi. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Betul? Seterusnya dengan ta'qilun. Pasal apa? Utitum. Utitum kan? Utitum kan? Khatab kan? Depan. Dia berikan kepada kamu. Maka habis ayat dia habiskan dengan ta'qilun. Sirah khitab juga. Kemudian pada kalimah yaji, ada yang baca dengan taji'u dengan ta ta'nis. Kenapa baca dengan taji'u? Kerana samarat adalah sirah muannas. Dengan taji'u. Ada yang baca dengan yaji'u. Kenapa? Pasal harus pada fi'il itu kita jadikan dia muzakkar ataupun muannas. Pasal apa? Pasal samarat adalah muannas tapi dia ghair hakiki. Bila muannas dia ghair hakiki, maka dia boleh datang dengan fi'il, dia boleh datang muzakkar, boleh datang muannas. Contohnya samarat. Kita boleh kata hadza samarat, boleh kata hadhihi samarat, dua-dua boleh. Dan muannas tu muannas ghair hakiki. Kemudian la khasafa. La khasifa ke la khasafa lah? La khasafa kan? Ada yang baca dengan la khasafa. La khasafa dengan bina fa'il, dengan sirah yang ma'ruf, la khasafa. Ada yang baca dengan la khusifa. La khusifa dia jadi majhul. Ini surah Qasas ni insya-Allah tak ada masalah sana. Surah Al-Ankabut ada yang baca dengan nasya'ata. Ada baca dengan nash'ata. Jadi dua-dua sama. Huma lughatan fi masdar. Dua-duanya masdar kepada nasya'ah. Dua-duanya masdar. Nasya'ata boleh, nash'ata pun boleh. Kemudian pada mawaddah, lafaz mawaddah. Mawaddah ni dia payah sikit. Satu baca dengan mawaddatu. Mawaddatu dia kata ma tu dengan mana allazi. Macam mana ayat dia? Innama akhastum kan? Innama kan? Innama akhastum sampai semua itu mawaddah. Mawaddah apa? Tu kan? Okey. Inna ni huruf musyabbah bil fi'il lah. Kata ma ni apa? Mausul. Mausul maksudnya allazi lah. Allazi maksudnya inna allazi. Okey, satu kaedah nahwu. Kita mesti ingat kalau sirah tu ada isim mausul, mesti ada silah kan? Mausul lawan dia silah. Mausuf lawan dia sifat. Mausul lawan dia silah. Okey. Silah ni kaedah dia silah mesti wajib jumlah. Silah wajib berbentuk jumlah, tak kira jumlah ismiyah ataupun khabar, jumlah fi'liyah. Kaedahnya silah mesti jumlah. Dan satu lagi, dalam silah tu mesti ada satu dhamir yang rabi' ataupun yang a'id kembali kepada allazi. Okey. Allazi ittakhastum. Itu dia kan? Okey, ittakhastum ada tak dhamir kat sini? Ada dhamir. Tapi dhamir antum tu fa'il pada dia, tak boleh kembali pada allazi. Mana dhamir dia? Dhamir dia ada tapi tak nampak kat sini. Kan? Okey. Kat sini. Hu ni yang tak nampak. Hu ni kembali pada allazi. Saya ada dhamir huwa. Kemudian allazi si mausul bersama dengan silah dia semua ni akan jadi apa?
isim pula pada inna. Isim pada inna. Inna apa tugas inna? Sabul isim. Menasab isim marfu' khabar kan? Betul. Jadi ni isim inna nasab, tapi nampak tak nampak kan? Nampak nasab dia nasab yang fi mahal, tempat nasab. Mawaddah tu dia khabar, pasal tu dia marfu'. Nampak tak? Pasal tu dia marfu', pasal dia khabar pada inna. Kemudian ada yang baca dengan mawaddatan. Mawaddatan. Dia kata dengan mawaddatan baca bainakum dengan nasab. Kenapa? Kerana ma tu dia kata ma kafah li amal. Ma tu kafah, ma kafah apa maksud ma kafah? Ma tu bila masuk pada inna, dia menghilangkan amalan inna. Contohlah kita kata contoh mudah. Bukan contoh Quran ni, contoh yang lain. Yang Syekh tadi Syekh mudah nak tadi kan. Okey. Contohnya inna, macam kita baca sah, inna zaidan ni kan, qaimun. Inna zaidan qaimun. Bila masuk, kita masukkan ma kat sini, masuk ma kafah kat sini, apa akan jadi? Ma ni akan menyebabkan inna ni hilang kuasa untuk mengamalkan, mengusahakan i'rab lepas dia. Maka dia akan jadi macam biasa. Inna ma Zaidun. Kita baca inna ma ilahukum ilahun wahid, asalnya inna ilahakum ilahun wahid kan. Inna ma ilahukum. Apa kan? Okey. Kira Ustaz kalau ditambah ma tu, Zaidun tu jadi apa ni? Isim biasa. Kita masih kata kalau tak silap anda masih kata isim mana lagi. Tapi cuma dia kita tak amalkan inna tu. Kita masih kata isim inna. Tapi kita tak kata dia beramal, inna tu beramal. Sebab kedatangan ma tu lah. Pasal kedatangan ma tu. Jadi anda pernah dengar Ustaz Ana beritahu ma ni di antara amil paling kuat. Amil paling kuat yang mengusahakan amil-amil lain. Wallahu a'lam. Ada juga yang baca dengan mawaddata tanpa tanwin. Kerana dia akan jadi maf'ul li ajlihi. Maf'ul li ajlihi maksudnya maf'ul lahu, dibuat kerananya. Contohnya maf'ul li ajlihi ni ada dua kaedah yang kita kena ingat. Satu, biasanya dia datang dalam bentuk masdar. Dalam bentuk masdar. Contohnya qumtu ijlalan li syaikhi. Aku bangun kerana nak memuliakan tuan guru. Kerana, terjemahannya kerana. Satu lagi, misalnya dia mesti nasab kan? Maf'ul. Dan jarang sekali dia datang dalam bentuk nakirah, makrifah. Wallahu a'lam. Kemudian suhbah ayatun. Ayatun. Ada yang baca dengan ayat, dengan tauhid, dengan surah mufrad. Surah mufrad tapi kehendak dia kehendak jins. Kehendak jins yang dimasukkan dengan jins. Ada yang baca dengan ayat dengan terus pakai jamak. Iralti al-anwa', dia masukkan anwa', jenis-jenis tanda-tanda kebesaran Allah Taala tu. Jenis-jenis ayat. Kemudian wayaqul. Ada baca dengan wayaqul dengan sirah ghaibah. Ada baca dengan naqul dengan nun. Bila baca dengan naqul dengan nun, maka kat situ ada iltifat daripada ghaibah pada takallum, kepada mutakallim. Iltifat. Okey, itu boleh bacalah tu. Kemudian turja'un. Turja'un. Ada yang baca dengan yurja'un. Ada baca dengan yurja'un. Pasal apa? Pasal dia ikut dia hamlan, dia membawa pada siap ataupun nasab bentuk ghaibah yang dibawa pada awal ayat. Kullu nafsin ghaibah kan.
Dia tak, kita tak kata apa, kita kullu nafsin, setiap jiwa umum, dan dia ghaibah. Kemudian yurja'un tu kembali